Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Isnin kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di sesi sharing ilmu FB Live. InsyaAllah hari ini perkongsian yang ke 188 daripada Soleha, insyaAllah. Okey, ada siapa sekarang yang join live Soleha? Boleh tolong share dan kongsikan link FB Live Soleha pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah hari ini. Okey? Soleha doakan agar semua rakan dan follower FB Soleha Mat Taha sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dipermudahkan dalam setiap urusan yang kalian lakukan lillahi taala. Okey, hai Ida, hai Putri. Siapa ada lagi ni sekarang? Boleh kongsikan dan sharekan laju-laju supaya ramai orang tak terlepas dengan topik hari ini insya-Allah. Okey, sebelum tu apa kata kita mulakan sharing ilmu Soleha pada hari ini dengan selawat dan juga doa insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, ready untuk tajuk hari ini? Tajuk Soleha hari ini adalah berkaitan dengan riba dan hutang penyebab rezeki bocor. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri Soleha kepada rakan-rakan yang baru nak follow Soleha, baru nak friend dengan Soleha. Alhamdulillah, Soleha merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR, formula tarik rezeki. Soleha dah bersama dengan FTR dah masuk tahun kelima dan alhamdulillah mempunyai lebih 300 orang ejen under tim Soleha yang berdaftar. Alhamdulillah. Okey, ready untuk tajuk hari ni, riba dan hutang penyebab rezeki bocor. Okey, sebelum tu kita kena tahu riba ni apa dia. Riba ni adalah sesuatu pertambahan daripada jumlah sebenar yang di mana kita kena bayar dan kita kena berikan kepada seseorang sebab kita meminjam dan kita dapatkan sesuatu barang daripada seseorang. Penambahan atau pengurangan daripada jumlah sebenar. Itu adalah seperti yang menurut hukum syarak, siapa yang mengamalkan riba ni, dia seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, Allah telah berfirman bahawa barang siapa yang melakukan riba, dia sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Dan siapa yang meninggalkan riba, dia bebas daripada berperang dengan Allah dan insya-Allah dia akan terjamin kehidupan barakah hidupnya di dunia demi menuju kebahagiaan akhirat. Okey, apa yang kita kena faham, kalau seseorang melakukan riba ni, dia menzalimi hidup orang lain, dia menzalimi hidup dia sendiri, especially kadang-kadang boleh memberi mudarat kepada family dia dalam tak sedar sebenarnya. Sebab dia yang buat hutang, dia yang menyebabkan riba ini, lalu menyebabkan rezeki bocor, rezeki tersekat, Allah murka kepada mereka yang sengaja berbuat riba dan sengaja membuat hutang antara manusia. Okey, riba terbahagi kepada 3, iaitu riba al-fad. Riba al-fad ni adalah penambahan daripada barangan yang kita pinjam berlainan jenis dan berlainan kuantiti. Contohnya, Ali membuat pinjaman beras kepada Abu. And then pada masa yang ditentukan, Ali menggantikan beras yang berlainan kuantiti dan kualiti kepada Abu. Contohnya, Ali bagi 1 kilo beras brand Jasmine
kepada Abu, walaupun pada mulanya dia pinjam beras brand cap rambutan. So dekat sini ada perbezaan antara brand beras dan juga jenis kualiti beras. Dah tentu kedua-dua beras ni berlainan kualiti, berlainan grade, berlainan harga. So disitulah berlakunya riba alfad. Riba alfad yang pertama ni. Okey, yang kedua adalah riba aliyat. Riba aliyat ni adalah di mana waktu akad, waktu majlis kita berjanji dengan seseorang nak bayar pada sekian-sekian, tiba-tiba di luar akad kita bayar harga yang lain. Contohnya, Ali telah berjanji kepada Abu nak bayar 100. Tapi pada luar akad tiba-tiba Ali kena bayar RM105 pula. Terlebih ekstra RM5 dia kena bayar. So ini adalah riba aliyat. Ada pertambahan. Pertambahan tu apa? Bunga, faedah. So kat sinilah berlakunya riba di mana boleh menzalimi orang lain. Sebab tu Allah melaknat, Allah murka ke atas golongan yang berbuat riba. So ini menyebabkan akan berlaku perbezaan jumlah yang sebenar, berlaku ralat, berlaku perselisihan faham, lalu menyebabkan rezeki bocor, hubungan silaturahim renggang, boleh bergaduh serta berdendam sana sini. Inilah akibat daripada riba dan hutang. Yang ketiga adalah riba al-nasi'ah. Riba al-nasi'ah ni adalah riba yang mana seseorang tu kena bayar lebih sebab lambat bayar. Jadi dia punya bunga atau faedah ekstra berganda. Yang ni selalu kes Ahlong lah. Ahlong suka gunakan bunga yang tinggi untuk suruh orang yang berhutang tu bayar hutang dia. Contohlah, Ali pinjam RM1000, tapi sebab Ali lambat bayar, bunga hutang dia tu semakin bertambah dan hingga menjadi kepada 1,500. Banyak sangat kan pertambahannya. So ini adalah riba al-nasi'ah, iaitu riba pertambahan sebab lambat bayar hutang. So nampak tak? Nampak tak macam mana riba dan hutang ni sangat menzalimi hidup seseorang, di mana menjadi mangsa kepada anak isteri. Kadang-kadang ada kes pembaca FTR yang dikejar hutang Ahlong. Ahlong tu tak cari orang yang pinjam hutang tu, tapi Ahlong tu dia kejar kepada isteri dan anak-anak serta mak mertua serta mak dia sendiri. So ini membahayakan nyawa orang lain. Nampak tak selfishnya? Contohlah seorang suami, dia pinjam duit dekat Ahlong, and then yang jadi mangsa adalah isteri dan anak-anaknya. Di mana Ahlong tu dia mengejar isteri dan anak-anak supaya paksa suruh bayar hutang dia. Ini sangat menzalimi kehidupan isteri, sangat membahayakan nyawa anak-anak dan isteri dia. Macam mana seorang suami tugasnya adalah patut menjaga serta memelihara isteri dia, tapi sebab rasa tanggungjawab yang tak ada, macam mana dia menzalimi isteri dia, dia letak isteri dia tu sebagai penjamin. Lalu bila ada masalah tak dapat bayar hutang, Ahlong tu akan mengejar si isteri tu. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba Ahlong tu bawa parang, bawa segala alat senjata yang tajam-tajam demi nak mengutip hutang. Isteri dalam ketakutan, setiap hari pintu rumah diketuk, dikejar oleh Ahlong. Tapi bukan salah si isteri, salah si suami tersebut yang banyak berbuat hutang, lalu menyebabkan nyawa isteri terancam. Dan ada kes di mana Ahlong menetak si isteri sebab suami gagal bayar hutang. Ada yang siap dipaksa menjadi pelacur. Na'udzubillah min zalik. Semua benda ni memang realiti terjadi pada zaman kita. Sebab tu Allah mengisytiharkan barang siapa yang mengamalkan riba seperti dia berperang dengan Allah dan Rasul. So nak ke kita berperang dengan Allah dan Rasul? Tahu tak bahaya, betapa bahaya sangat riba ni. Hutang ni sanggup tergadai nyawa, sanggup tergadai maruah, sanggup tergadai segala-galanya. Hubungan silaturahim sesama keluarga putus. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terpelihara dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan hutang, jauhi riba, sebab ini semua untuk keselamatan kita, keselamatan ahli keluarga kita. Kalau kita sayangkan keluarga kita, kalau kita sayangkan mak ayah kita di kampung, tolong jangan buat riba.
Sebabnya memang sangat-sangat tragis. Kita tak boleh jangka, tiba-tiba kita tengok anak dengan isteri kita dah terkelar leher dia, ahlong kelar leher isteri dan anak-anak sebab kita, punca kita yang suka buat riba dan hutang. Orang lain yang menjadi mangsa. Tak nak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah kata, jangan buat riba. Riba ni akan memusnahkan masa depan kamu, akan memusnahkan kehidupan kamu. Macam mana kamu nak menuju ke syurga kalau kamu menghancurkan hidup kamu dengan riba? Waalaikumsalam Kak Anissa. Thank you yang baru masuk dan join live Soleha. So, bahaya sangat riba ni. Sebab tu, dalam formula tarik rezeki FTR, memang tajuk riba ni antara formula yang cikgu letakkan di awal-awal tajuk. Sebab dalam Al-Quran pun, yang paling banyak Allah sebut adalah berkaitan dengan hutang. Hutang dan riba ni antara tajuk-tajuk yang sangat banyak dikupas di dalam Al-Quran. Betapa bahayanya riba ni dalam pembentukan ummah kita pada masa kini. Jangan dekati riba, kalau boleh main kutu pun jangan. Sebab pada masa kini banyak sangat Soleh dengar cerita pembaca FTR mengadu itu ini. Bila kita nak main kutu boleh. Boleh kalau kita tahu kita ada hitam putih dan perjanjian masa nak main kutu tu. Kita ada hitam putih perjanjian dan insya-Allah ada termeterai perjanjian di mana ada akad kalau sesetengah orang yang join kutu tu akan dikenakan tindakan kalau dia lari atau cabut lari atau apa-apa saja kemungkinan yang dia akan buat. Sebab tu ada Ustaz Khalid Basalamah kata hukum main kutu ni boleh jatuh haram kalau akan menzalimi ahli-ahli orang yang main kutu yang lain. So memang nampak sangat ramai pembaca FTR Soleha mengadu. Macam mana ni saya dah terlibat dengan kutu, di mana kutu tu tiba-tiba bila sampai turn saya orang lain cabut lari. So mana saya nak dapat duit saya balik? Nampak tak? Bila ada sesuatu kezaliman, sesuatu penderaan atau kezaliman di dalam sesuatu jual beli tu, dia boleh automatik hukumnya jatuh haram. Di mana tiba-tiba kita sepatutnya dapat duit kita, tiba-tiba sampai masanya kita tak dapat duit kita tu. Sebab ada penipuan, ada penindasan, ada kezaliman berlaku di dalam kutu ini. So sebab tu dalam FTR kami tak benarkan sesiapa sahaja main kutu sebab lebih banyak mudarat, lebih banyak bahaya, lebih banyak keburukan daripada kebaikan. So lebih baik kita mengelak daripada menjadi semakin teruk. Apa kata kita guna konsep menabung ke, kita guna konsep muamalah yang Islam ajar sebenar-benarnya. Jauhi amalan kutu, di mana kalau kita yakin dengan orang yang main kutu memang kita kenal semuanya, ahli family kita, adik-beradik, is okay. Sebab memang mereka kita kenal. Tapi kalau kita main kutu dengan orang yang kita tak kenal, entah siapa-siapa, lagi-lagi main kutu online yang banyak sana sini, jual produk sana sini, tukar bid apa semua tu, so banyak datangkan mudarat, lebih baik kita elakkan. Lebih baik kita elakkan. Lagi-lagi yang tak ada hitam putih, tak ada akad apa semua tu, so jauhkan. Sebab tak cukup syarat pun sebenarnya dalam jual beli. Sesuatu jual beli tu kita kena buat ada akad. Ada akad ijab dan kabulnya, insya-Allah itu adalah muamalah yang Allah redai dan muamalah yang diberkati dengan sumber dan cara yang betul. Cara yang berkat adalah bukan cara yang menindas, bukan cara yang menzalimi dan tidak berlaku adil kepada semua ahlinya. So semua harap jelas. Lagi satu, bila isu hutang dan riba ni, ramai yang tanya Soleha, apa pula hukum bila kita pinjam PTPTN? PTPTN ni adalah satu jenis pinjaman yang mana dulu tak ada lagi sistem ujrah penolakan 1%. Tapi sejak beberapa tahun ke depan, beberapa tahun yang lepas, kerajaan telah menukar sistem PTPTN kepada 1% ujrah. Ujrah di sini bermaksud upah. Upah yang dikenakan kita kena bayar lebih sebab nak bayar upah orang yang menguruskan PTPTN kita. Sebab kita ambil masa yang lama nak bayar PTPTN bertahun-tahun. Ada yang ambil masa 3 tahun, ada yang ambil masa 5 tahun, ada yang ambil masa 10 tahun. Baru dapat settlekan hutang PTPTN-nya. So PTPTN ni
bila kerajaan tukar kepada 1% sistem ujrah, insya-Allah PTPTN ni hukumnya adalah diharuskan. Sebab tak semua anak-anak yang belajar pada masa kini orangnya senang, orang yang berada dan kadang-kadang tak mampu pun nak tampung kos bulanan belajar dekat kampus, belajar dekat universiti, belajar dekat kolej atau mana-mana sahaja yang memerlukan kepada bajet yang besar. InsyaAllah PTPTN ni sekarang hukumnya jatuh kepada harus. Sebabnya kerajaan telah tukar sistem 1% ujrah kepada peminjam PTPTN. So jangan risau, insya-Allah kita bukan terpaksa. Kita menggunakan inisiatif di mana kita tak mampu nak bayar bulan-bulan. InsyaAllah dengan cara ni, yang penting kita bayar balik lah. Kita nekat nak bayar balik. Sebab segala apa pinjaman kita memang wajib kita bayar balik. Kalau kita tak bayar, kita tanggunglah di akhirat nanti. Amalan kita akan tergantung. Masa nak hari akhirat nanti, Allah akan soal kita, kenapa kita buat pinjaman PTPTN tapi kita tak ada tanggungjawab pun nak bayar. So kita jawablah dekat akhirat nanti. Ni sebenarnya adalah soal tanggungjawab diri masing-masing. Sama ada kita amanah ke, kita jujur ke, itu adalah diri kita yang kita nak persembahkan dekat Allah nanti. Lagi satu, ada isu di mana ramai yang risau, saya buat pinjaman loan bank sebab nak beli rumah, nak bayar duit rumah dengan kereta. So apa hukumnya? Dalam skop beli kereta bayar guna duit loan bank, setiap bulan tu duit yang kita buat loan bank tu, kita pilihlah berurusan dengan Islamic Bank. Contohnya CIMB Islamic Bank adalah patuh syariah dan memang telah diperakui oleh fatwa di mana CIMB Bank Islamic ni adalah antara bank yang boleh kita berurusan dan tak ada menyebabkan riba yang terlampau. Sebab memang kalau nak beli rumah, memang kita tak dibenarkan untuk beli bayar cash. Beli rumah ni adalah harta kerajaan, aset yang besar. So kita sebagai rakyat memang kena ikut prosedur dan akta yang betul, iaitu kita semua kena bayar per bulan. Kalau macam beli rumah tak boleh bayar cash. Kalau beli kereta pun, kalau kita mampu nak bayar beli cash, is okay, just beli je lah, bayar cash kalau kita ada duit yang banyak. Tapi kalau in case kita tak ada duit gaji kita pun cukup-cukup makan, tapi memang kita perlukan kereta untuk bawa isteri dan anak-anak pergi sana sini ulang-alik. So keperluan kereta pada masa kini tak sama dengan zaman dahulu. InsyaAllah kereta ni adalah satu perkara yang penting juga pada masa kini. Dan tak apa kita buat loan bank untuk kereta. Sebabnya kita pilihlah bank Islamic Bank yang buat loan yang patuh syariah dan dibenarkan oleh syarak. Kita lah yang pilih. Kalau kita bijak memilih, kita tahu kita siasat bank-bank mana yang memang patuh syariah, yang memang Islamic loan bank. So kita boleh apply dan boleh laksanakan hutang semata-mata untuk rumah dan juga kereta. Okey. Ada apa-apa soalan berdasarkan tajuk hari ni? Kalau ada soalan boleh typekan di bahagian komen. Sebab ramai sangat yang risau isu-isu hutang ni. Yes, semua orang memang takut nak buat hutang. Tapi in case yang macam kereta rumah tu memang dikenakan kita untuk membuat loan bank. InsyaAllah, sebab kita memang tak mampu nak bayar sekali kan, sekaligus. So inilah kemudahan yang telah Allah berikan. Inilah kemudahan yang telah kerajaan tetapkan kepada kita. InsyaAllah kalau kita menggunakan panel yang patuh syariah yang telah terbukti melalui panel-panel khas syariah, InsyaAllah kita akan dapat keberkatannya dalam peminjaman kita. Kita pun jelas dan tak ada unsur-unsur penipuan dalam urusan loan bank kita berkenaan rumah dan juga kereta, insyaAllah. So kalau siapa-siapa ada hutang, cuba lunaskan segera. Dalam FTR pun ada ajar macam mana cara kita nak lunas hutang. Cara kita nak lunas hutang telah diajar dalam formula 0. Formula kosong hutang ada diajar dalam buku FTR, di mana memang ramai pembaca yang apply. Alhamdulillah
hutang ataupun amanah beliau telah berjaya dilunaskan, berjaya disettlekan dengan berkat ilmu dalam FTR. Yang penting kalau kita ada ilmu, kalau kita faham konsep hukum syariah dalam jual beli ke, dalam hutang dan muamalah ke, insya-Allah kita tak perlu risau, kita just jaga agama Allah, kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga marketing kita dengan Allah, kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Macam hutang dan riba ni memang Allah suruh kita tinggalkan, dan Allah suruh kita dekatkan dengan muamalah yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah minta maaf kalau ada tersalah, tertutur bicara, tersasul ke apa semua, biasalah sebab Solehah cakap spontan. Dan insya-Allah semoga perkongsian hari ini dapat membuka serta memberi kefahaman kepada kalian yang mendengar. Semoga Allah redha perjuangan kita. InsyaAllah menuntutlah ilmu hingga ke liang lahat, hingga nafas kita masih ada hari ini. Teruskan menuntut ilmu, jangan jemu-jemu belajar, sebab ilmu Allah ni sangat luas. Ilmu Allah ni takkan habis-habis ditelan zaman, insya-Allah. Sama-sama Ida. Okay, thank you yang sudi join live Solehah sekejap ni. InsyaAllah akan bersambung dan akan berkongsi lagi ilmu-ilmu yang lebih menarik berkaitan dengan rezeki dan berkaitan dengan kehidupan. InsyaAllah Solehah suka mengingatkan mereka yang suka diingatkan. Solehah suka berkongsi tips formula rezeki khasnya kepada usahawan di luar sana. Macam mana kita nak berjaya jadi jutawan bertakwa, kita jagalah konsep, macam mana kita jaga konsep marketing kita dengan Allah, berniaga dengan Allah, berniaga secara sunnatullah. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.